Rumah Ngaji Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bersama-sama lagi pada petang ini untuk satu program namanya Glasgow Berkuliah, insya-Allah. Saya pada Glasgow sekarang pukul 10.30 pagi. Weather cuaca ni 6 darjah Celsius, 6 darjah Celsius sejuk. Walaupun matahari terik tapi cuaca sejuk. Baik. Kita sambung kuliah kita dah hari ni. Kita sebab baru setiap hari Ahad kita kuliah umum. Kita kuliah umum dah hari ni kita nak cerita tentang amalan-amalan yang kena scammer. Kita rasa yang kena scammer ni duit je. Kan, duit kita kena scammer, simpanan yang kena scammer. Habis simpanan kadang-kadang ratus ribu, ada juta, berjuta-juta pun kena scammer. Jadi scammer ni memang kerja dia lah. Dia nak scam supaya kita ni miskin, muflis. Dan dia pun tak kaya mana pun, kan? Jadi kalau kita muflis di dunia ni, mungkinlah kita boleh meneruskan hidup seperti biasa, cuma tidaklah mewah seperti kita banyak duit. Makan pun insya-Allah boleh, pergi masjid boleh dan sebagainya. Tapi malangnya kita takut Nabi kata bahawa kita muflis di akhirat. Kita muflis di akhirat. Maka sebab itu kalau kita faham situ bahawa pahala kita pun boleh di scammer. Tapi kalaulah harta, duit dan sebagainya ni di scammer oleh orang lain, ada penyengamernya, tetapi scammer pahala ni lah kita sendiri. Kita sendiri kan scammer pahala kita. Maknanya kalau duit kita boleh hilang, boleh hangus, boleh habis, maka pahala pun sama, boleh habis. Jadi apakah amalan yang menjadi penghapus kepada pahala kita? Jadi kena sebut, kena jelas bahawa Rasulullah SAW ini diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia. Iaitu bahawa Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Nabi kata bahawa sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Allah Ta'ala suruh kita, Nabi kata bahawa dia diutuskan, di antara tugasnya ialah menyempurnakan akhlak, supaya kita ni jadi akhlak yang baik. Akhlak itu maknanya sahsiah kita baik, cakap benar, kita sentiasa jujur, kita bersih, kita berbudaya, bertamadun, kan? Kita sentiasa bercakap benar dan sebagainya. Jadi jelas kepada kita bahawa Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya dengan sikap luhur dan baik. Sikap luhur dan baik, yang bertamadun, yang ikhlas, gitu. Maka itu kita lihat bahawa banyak dalil-dalil dan juga sunnah Nabi menceritakan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Banyak. Dan naklah kita menjauhi akhlak yang tercela. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan pujian kepada pemilik, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Dipuji. Akhlak yang dipuji. Dan naklah kita menghindari akhlak yang buruk. Jadi sebab bahawa di antara perkara yang menunjukkan kita akhlak buruk ialah sombong. Tu. Jadi dengan tak cara langsung bahawa sombong ini boleh menghapuskan pahala kita.
Sombong, angkuh, takabur. Sombong, angkuh, takabur. Ini cukup bahaya. Kan? Di mana sikap sombong ni, di mana sikap sombong ini merupakan satu perkara yang meletakkan dirinya sentiasa betul. Dia rasa dirinya betul. Kan? Dia rasa diri dia betul. Orang sombong ni, dia rasa diri dia betul. Atas kebenaran semua dia betul ke. Dan merasa lebih daripada orang lain. Dia cerdik, dia lawa, dia kuat, dia itu, dia ini, kan? Dia besar, dia banyak, gitu. Kalau dia seorang-seorangan, dia kata dia banyak harta, dia cantik, lawa. Kalau NGO, dia hebat, program dia banyak. Dia ahli dia berjuta-juta. Kan? Jadi itulah masalah kita ni. Sombong. Sama ada sombong diri sendiri, ataupun sombong dengan organisasi dia. Kampung dia paling cantik, masjid dia paling lawa, kan? Imam dia lah paling betul bacaan. Sombong. Jadi bukannya nak sebut bahawa sombong ni dengan banyak duit saja. Organisasi pun sama, kan? Pada dia tak ada apa-apa pun. Dia duduk dalam organisasi tersebut. Mungkinlah NGO tu bagus, kan? Tapi dia tak ada mendengar dia. Tapi dia sombong juga. Itu lagi teruk. Jadi di antara akhlak yang buruk dan boleh menghapuskan pahala kita adalah sombong. Yes, banyak. Kita banyak sembahyang, kita puasa, kita banyak menderma, kita banyak menginfak, kan? Kita banyak tolong orang, Masya Allah. Tapi kita sombong. Tu dia. Jadi dengan sombong tadi, tak ada apa benda lah. Habislah segala amalan kita. Di mana Allah Ta'ala berfirman, saya nak baca, wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ni dia. Surah Luqman ayat yang ke-18. Tuan-tuan baca surah Luqman ayat balik ni. Lepas kuliah kita ni, buka surah Al-Luqman. Ayat yang ke-18. Apa Allah Ta'ala kata bahawa, dan janganlah kamu mengalingkan mukamu dari manusia kerana sombong. Tak nak kawan dia sombong. Awak benda sangat lah. Awak NGO, awak kecil 10 orang je ada orang. Tak ada benda buat program. Tak payahlah. Kau tak nak sama dengan awak. Jadi gitu. Sombong. Memalingkan diri pada manusia dengan sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Gitu. Jalan bukan main ni, kan. Dia lah orang yang hebat ni. Dengan pakaian dia, dengan kereta dia, mudah tak mudah lah. Kononnya hebat lah dia, kan. Tapi itu namanya sombong. Dan sombong itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat makhluk yang pertama dihancurkan, diazab ataupun dihalau oleh Ta'ala pada kebaikan ialah iblis. Dengan sebab sombong dia, kan. Sedangkan iblis ni merupakan makhluk Allah Ta'ala yang dicipta sangat baik ketika itu, kan. Mereka inilah yang sentiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah Ta'ala, duduknya pula dalam syurga. Tapi tiba-tiba kan dengan sombong dia, maka Allah Ta'ala janjikan dia masuk neraka. Itu dia. Banyak iblis banyak berzikir, banyak bertahmid. Kita banyak mana zikir, banyak mana bertahmid. Sombong pula habis cerita. Sebab itulah dikatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda. Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Qala rajulan inna rajula yuhibbu an yakuna saubahu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal al-kabiru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Dalam hati dia tak apa-apa kan? Dia sombong tu dalam hati dia. Dia tak apa-apa kan? Pun Nabi kata bahawa la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin. Tak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya, fi qalbihi, dalam hatinya rasa sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Apa tu lagi kalau dengar bawa korang? Apa tu lagi dia angkuh cakap besar,
Berlagak, tak mudah. Sombong dah hati pun tak boleh. Nampak orang tu, ish, meskinya dia ni tak merempat. Tak macam aku. Aku ada itu, aku ada ini. Ni tuan-tuan perempuan. Bagaimana dengan sebesar jawi? Jawi pula. Jawi pula. Dengan sebesar biji sawi. Akan ada seseorang yang bertanya. Adanya apabila Nabi cakap gitu, ada seorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Pakai baju dan kasut yang bagus. Maka baginda jawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahannya. Nak pakai boleh. Nak pakai baju lawa, nak pakai baju cantik, kata BMW, kata Bentley ke apa, tak kira pakailah. Tapi jangan sombong. Nak pakai kasut Belly ke, nak pakai beg tangan LV ke, nak pakai jam Rolex ke, pakailah. Tapi jangan sombong. Ni tunjuk orang. Tengok aku pakai apa. Action kan. Nak pakai apa, pakailah. Nabi kata baru Allah Ta'ala suka. Jadi tuan-tuan yang kaya raya, yang ada di Malaysia tu, yang kaya raya banyak duit juta-juta tu, pakailah apa nak pakai. Nak pakai baju selawar mana, pakailah. Tak ada masalah. Tapi jangan sombong. Yang kadang-kadang hak banyak duit tu tak sombong. Tapi hak tak berapa sangat duit tu. Hingga-hingga je ada hak itu sombong kan. Jadi tuan-tuan perempuan, nak sombong tak boleh. Nak lawa boleh. Sebab Allah Ta'ala itu cantik dan dia suka kepada kecantikan. Jadi sombong maknanya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dia je betul. Dan dia meremeh-remehkan, merendah-rendahkan orang lain, menghina orang lain. Ya Allah Tuhanku, tak boleh lah gitu. Jadi kalau kita duit banyak, kereta besar kan, rumah pun hebat, gelar pun banyak kan, handphone pun tak mudah lah, iPhone 15, tunjuk iPhone bukan main, tak payahlah. Tapi baguslah pakai iPhone tu, baguslah. Tapi bukan nak suruh sombong. Kan? Bukan nak suruh sombong. Nak suruh pakai tu untuk manfaat. Gunakan iPhone tu untuk kebaikan. Kan? Macam ni kita buat live, share lah. Gitu. Kemudian Imam Nawawi Himarullah berkata, hadis ini menyatakan kepada larangan bersifat sombong, iaitu menyombongkan diri kepada manusia, tak boleh sombong, dan merendah-rendahkan orang lain serta menolak kebenaran. Kesombongan adalah dua keadaan. Dia kata gini, kata tuan kita ni kata apa, sombong itu ada dua keadaan. Yang pertama, sombong terhadap hak dan sombong kepada makhluk. Maknanya sombong Allah Ta'ala, sombong dengan kebenaran, sombong dengan Allah Ta'ala. Bagaimana orang-orang dahulu, zaman-zaman umat Nabi-Nabi dahulu sombong dengan Nabi. Nabi kata, marilah kita beriman, marilah kita mentaati perintah Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Allah, awak siapa? Saya nampak awak lebih miskin beragama, nak ngajak menyembah Allah Ta'ala. Alah, tak payahlah. Tu sombong kan. Jomlah kita pergi masjid, jomlah kita tengok ceramah. Siapa ceramah malam ni? Ustaz Sadiman. Tak payahlah kan. Gitu sombong. Dengan saya tak apalah, sombong tak ada masalah, saya maafkan. Baik, dua kan. Yang pertama, sombong dengan hak, dan sombong dengan kita meremeh-remehkan ataupun kita merendah-rendah ataupun kita menghina makhluk. Hal ini diterangkan oleh Nabi SAW pada hadis yang di atas. Dan sabda baginda, sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Nabi kata. Jadi menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling dari serta tidak mahu menerima kebenaran. Gitu. Itu sombong daripada kebenaran. Kan? Sombong daripada kebenaran. Dan sombong Allah Ta'ala. Semayang. Suruh semayang ni, perintah semayang Allah Ta'ala. Tak buat semayang. Suruh tutup aurat ni Allah Ta'ala, tapi tak tutup juga. Allah Ta'ala ni siapa nak sombong dengan dia? Siapa Allah Ta'ala yang sombong dengan dia? Kan? Jadi kalau nak sombong juga, asyik lah kan. Sebab tu kita ni kena banyak sikit membaca, terutama sekali kita kena banyak baca Al-Quran. Jadi nak baca Al-Quran ni tak pandai, kita boleh datang ke rumah ngaji barakah untuk belajar Al-Quran. Belajar mengaji, datang ke rumah ngaji barakah. Jadi tuan-tuan, sombong dengan kebenaran kan. Semayang tak anda, tutup aurat tak anda, mengaji malam, berzikir pun jarang-jarang kan.
Jadi itu menolak kebenaran. Kita sombong dengan siapa tu? Kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sombong dengan makhluk. Dia ini merendah-rendahkan orang lain, meremeh-remehkan orang lain, mengata orang lain, memfitnah orang lain, menipu dan sebagainya. Dan dia tak rasa apa-apa pun. Dia rasa diri dia lah yang terbaiknya. Dia merasa bahawa dirinya lah terbaik dibandingkan dengan orang lain. Itu dia. Manakala yang saya sebut tadi bahawa sombong dengan hal itulah sombong dengan kebenaran. Yang ini dengan tidak menerimanya. Jadi setiap orang menolak kebenaran itu, dia anggap sombong. Oleh kerana itu wajib bagi setiap hamba untuk menerima kebenaran yang ada dalam kitab Allah Ta'ala dan hadis Nabi SAW. Jangan sombong dengan Al-Quran. Jangan sombong dengan Nabi, dengan hadis Nabi SAW. Jadi orang sombong ni, sombong terhadap Nabi, terhadap Allah Ta'ala, terhadap ajaran Islam ni, secara keseluruhannya, yang sombong ni, mereka ni terdiri daripada orang-orang kafir, kan? Kita ajak dia beriman, dia tak mahu, kan? Kita ajak dia menyembah Allah Ta'ala, dia tak mahu, itu sombong. Itu dia bila kafirnya. Tapi yang kita sesama Islam dah, tapi sombong juga. Itu masalah besar kita sini. Jadi nak sebut bahawa ketika datang kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul dan dikuatkan dengan ayat Quran, mereka bersikap sombong dan hatinya menentang. Kan? Allah Ta'ala kata bahawa dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang selalu memperdebatkan ayat-ayat Allah Ta'ala, yang mempertikaikan ayat-ayat Allah Ta'ala tanpa alasan, yang sampai pada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kesombongan yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Jadi maknanya disombong saja-saja. Tak mau terima tu bukan sebab tak betul. Ajaran tu betul. Apa yang dibuat Nabi Muhammad SAW tu betul. Tapi sengaja nak sombong. Kan? Sengaja. Excel kata orang sebelum ni. Dia kira nak excel saja. Dia rasa dia hebat sangat kan. Sengaja. Maka mintalah perlindungan daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Jadi maksudnya bahawa kita minta Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala supaya tak ada sifat sombong dalam badan kita. Dalam diri kita tak ada sifat sombong. Hendak kita sentiasa merendah diri. Sebab untuk mengelakkan kita bersombong ni, kita nak jadi tawaduk. Tawaduk tu maknanya kita merendah diri. Bukan merendah diri tu kita menghina diri, tak. Kalau orang kata dia hebat, banyak harta, kita pun dia jangan cakap banyak kan. Kalau dia kata dia hebat sangat, kita sengih je kan, kita senyum je. Jangan kita lawan pula. Awak banyak mana banyak harta, awak banyak tinggi mana pangkat, tak usah berlawan dengan dia. Tak usah berlawan lah dengan dia. Tak ada gunanya kita berlawan dengan orang sombong ni. Gitu. Jadi sikap seorang Muslim macam mana? Sikap seorang Muslim terhadap kebenaran adalah menerima secara penuh akan segala titah perintah Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ataupun yang kita baca dalam Al-Quran. Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Jadi maknanya kalau kita orang lelaki beriman, orang perempuan beriman, yang Allah Ta'ala kata itu, maka kita nak buat pilihan lain, tak ada. Tak patut, tak wajar. Dalam apa urusan kita? Dalam apa urusan? Contohnya kalau kita nak keluar rumah, kan, urusan, kenalah buat akhlak baik. Pakaian kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, kerja buat kita, semuanya benda-benda yang benar belaka. Bukanlah kita pakai tadi, masa nak pergi meeting, lain pakaian dia. Kan, bukan lawa, cantik, hebat, tapi tak ada apa-apa pun. Jadi maknanya itu, dia macam berpura-pura. Berpura-pura itu ialah akan pergi kepada sombong juga kan, dia pura-pura. Jadi tak boleh berpura-pura. Kemudian maka demi Tuhan mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi sebenarnya orang gini yang suka berkelahi, yang suka bergaduh, tak berhenti-henti ni, mereka itu sebenarnya tidak beriman. Allah Ta'ala kata bahawa mereka itu tidak beriman. Hari ni ramai orang kelahi tak? Kelahi. Cuba tengok kelahi. Dia kelahi buat apa? Biasanya orang kelahi ni dia buat fahaman. Geruk dia. Kan, geruk dia. Kalau geruk dia hebat, lepas tu ada satu geruk lain pula, hebat juga, dia berlawan. Tu nanya.
bukan sifat orang beriman berlawan-lawan gitu. Tapi ni kita tengoklah. Tapi kalau dua grup sama-sama kuat, yang satu itu ngata je, ada seorang tu senyap je, okey lah, tak apa. Hak ngata tu masalah lah, hak senyap tu. Biar dia senyap. Okay. Jadi kita pun sama. Kalau apalah masjid awak kotor lah, itu mereka masjid kita lawa dah, cantik dah. Tak usah lawan lah. Biarkan je dia ngata ke masjid kita. Masjid dia pun tak seronok juga. Kalau masjid dia bagus pun tak apa, biarlah. Tapi jangan berlawan. Ni kita ni suka berlawan. Walaupun kampung kotor lah, tempat awak tak pandai lah, macam-macam kata kan. Tempat awak tu gini lah, gini. Jangan berlawan. Nak berlawan mudah, memang senang nak berlawan ni. Tapi tak nak berlawan tu susah. Jadi sebab itu, jangan sombong. Kalau berlawan-lawan tu mana kita sombong. Sombong. Kita tak mau terima teguran orang dan sebagainya kan. Jadi kita terima dah teguran orang dan sebagainya. Kalau dia kata masjid kita tak kotor, apa yang tak bersih lagi, itu pada pandangan dia. Mungkin tak bersih betul pada pandangan dia. Muka dia bersih lagi kan. Jadi kita buat yang terbaik, insya-Allah. Maka sebab itu janganlah kita merasa sombong, tak boleh sombong dan sebagainya. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka satu keberatan terhadap putusan yang diberikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi maka kita kalau berlaku perselisihan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka satu keberatan, hati mereka tak rasa apa pun. Kalau bergaduh, berkelahi ataupun berselisih pendapat, ataupun ada perkara-perkara yang kita tak puas hati, jangan simpan dalam hati. Bila simpan hati tu maknanya kita sombong. Sombong tu maknanya tak masuk syurga. Nabi kata baru tak masuk syurga. Ingat sombong kan? Gitu. Maka tak bolehlah kita sombong dengan kebenaran. Jadi masa sekarang ni kita sombong dengan kebenaran. Marilah kita buat baik, marilah kita gitu gini kan, pergi masjid, pergi ceramah. Itu benda yang betul. Tapi tak mahu, alamak itu ustaz bukan pandai kat ceramahnya, saya terkenal dia dan sebagainya. Di tempat lain tak pergi juga. Tapi kalau dia kata ustaz tu tak betul, pergi ke ustaz lain pun tak pergi juga. Gitu. Jadi kita nak sama-sama. Nak kita sama-sama buat baik, sama-sama kita memperbetul keadaan. Kalau berlaku perselisihan, berlaku perkelahian, pergaduhan dan sebagainya, jangan sampai menghina. Jangan sampai mengeji, jangan sampai kita melabel, jangan sampai kita mengata. Ini ngata depan orang, panggil kita mari kita datang ramai-ramai, kita ceritanya ngata kawan. Assalamualaikum je terus ngata kawan. Kan? Assalamualaikum je terus ngata kawan. Dia tak betul lah, dia tak berani lah, dia takut lah, dia tak berguna lah. Kita macam-macam tuan-tuan. Bagi salam je balik sangat. Assalamualaikum, alhamdulillah, salam, kita bersyukur, terus ngata. Hari ni kita dapat sekian. Gitu gini, orang ni macam-macam. Jadi tuan-tuan buat masalah besar kita. Masalah besar ini namanya orang sombong. Jadi saya minta maaf banyak-banyak ya. Kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada kuliah saya pada pagi ini. Dan saya nak maklumkan hari ini kita berhadapan dengan satu umat atau bangsa yang sombong, iaitu apa dia? Dia sekarang itu Israel. Itu umat Israel. Sebut Israel itu susah sangat. Israel itu. Jadi saya difahamkan pada pagi tadi ada demonstrasi di dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Tapi nampaknya tak ramai. Kita gaya tak ramai. Saya nampak dalam Facebook tak nampak tak ramai. Saya semalam sempat juga buat demonstrasi di Glasgow ni. Ni di Buchanan Street dekat City, Glasgow City. Puluh ribu orang datang. Jadi tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan buka dalam Facebook saya. Saya upload ke situ gambar-gambar kami pergi demonstrasi di Glasgow. Di Glasgow tuan-tuan apa lagi hebat. Yang menganjurkan demonstrasi itu bukan orang Islam. Orang Islam kat Glasgow ni ramai, puluh ribu orang, 30 ribu orang, 40 ribu orang. Tetapi yang menganjurkan demonstrasi semalam ialah orang Glasgow sendiri. Orang putih Glasgow ni, yang Kristian, yang komunis, yang sosialis. Dia yang bercakap semalam dalam demonstrasi tu. Nak sebut bahawa bila berhadapan dengan orang sombong ni memang masalah kita. Walaupun seluruh dunia dok kata dia
kata hebat dan sebagainya, tapi jadi saya nampak lah saya nampak tak ramai, tapi sini memang ramai betul. Sebab gini, pasal kita di Malaysia orang Islam, yang mengandungnya orang Islam, yang mengaku Islam sebagainya kan Islam. Orang kata Israel gitulah, kita nak bina Palestin dan sebagainya. Tapi di sini yang menganyur tu bukan orang Islam. Jadi apabila bukan orang Islam menganyurkannya, siapa orang tak ada marah pada Islam ni. Kan? Yang datang semalam orang putih ada, orang hitam ada, orang Palestin sendiri pun ada, orang Arab, orang Pakistan, orang Sismantai pun ada juga kan. Orang Bulayang pun pergi, orang Temeluh pun pergi, orang Malaysia pun ada, orang Melayu ada, orang Indonesia ramai. Semalam saya jumpa jugalah orang Malaysia ada 1-2 orang kan. Semalam saya jumpa dia suami isteri dengan anak-anak dia, kan. Semalam kan. Ada juga orang Malaysia, orang Sismantai pergi, alhamdulillah. Orang Temeluh, orang Malaysia pun ada, orang Malaysia pun ada juga yang datang. Sampai dahsyat, memang dahsyat. Lepas tu bergerak pergi ke BBC, BBC broadcasting, BBC bergerak. Ramai tuan-tuan perempuan. Kita pun macam rasa terharu. Mereka ni lebih terkedepan daripada orang Islam. Mereka ni lebih terkedepan daripada orang Islam. Nak sebut bawa bendera, bawa macam-macam. Yang takbirnya ada, yang bersoraknya ada, yang macam-macam lah. Saya mana di luar jangkaan saya, memang tak jangka lah bahawa rupanya bukan semuanya orang suku, bukan semua orang kafir, Kristian ataupun orang-orang ni dia support Israel ataupun support Israel ni Zionis. Tak. Sebenarnya mereka juga tak suka kepada kekejaman, tak suka kepada tak suka kepada rampasan tanah, membunuh, genocide ini kan, bunuh kanak-kanak dan sebagainya, gitu. Jadi rasa sangat hebat semalam kan. Kita pergi pun, saya sampai tu dia ada 2-3 bos lah, ada macam kita akan ada kanopi tu. Masuk-masuknya ada satu kanopi sokong Palestin lah. Ada dia pameran sebagainya. Tetapi tu tuan-tuan, jalan depan sikit tu, ada juga satu bos bendera Israel. Ada bendera Israel. Tapi masa kita buat demonstrasi tu, hilang dah. Tak ada dah pergi dah. Bendera Israel tu tak ada sokongan. Adalah 2-3-4 orang yang jaga tapi lama-lama tak ada. Jadi tuan-tuan begitu. Jadi saya nampak ni ramai juga yang join ni. Jadi ada yang jadi sebut bahawa dia kata bahawa semalam saya cerita tentang demonstrasi kan, kata bukan tak ramai tapi tak baginya ngangkat gambar, kena marah pula. Aduh, pasal apa? Siapa pula nak marah ngangkat gitu kan, gitu. Itulah baginya ngangkat pelakat demo benda gitu, mana tak marah dia orang. Jadi tuan-tuan puan, itulah keadaannya ya. Jadi berbeza sangat. Jadi memang di luar jangkaan lah, hebat orang barat ni. Dan kalau kita tengok di London pun sama. Tapi sebenarnya kalau ikut kerajaan ataupun penduduk di Glasgow ni, England ni beza sikit kan. Macam di Glasgow ni memang orang putih, orang origin, maknanya orang putih Glasgow. Sebab kita difahamkan bahawa England dengan Scotland ni dia beza sikit. Negara England tu dia memang support Israel lah kan. Tapi di Scotland ni negara dia tak support Israel. Dia support Palestin, termasuk juga island utara dan island negara Israel. Jadi itulah realiti dan keadaan yang berlaku pada hari ini. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sempat bersama-sama dengan rakyat di Glasgow ini ataupun di Scotland ini mengadakan demonstrasi yang sangat hebat bagi saya, kerana bukan di negara Islam tapi negara bukan Islam. Yang kalau kita dapati bahawa di Scotland ni orang Islamnya bukan majoriti orang tempatan, orang lokal tak ramai sangat Islamnya. Yang ramainya Islam ni daripada Pakistan. Orang Pakistan ramai, ada sikit-sikit Turki dan orang Melayu. Orang Melayu ni dia migrate, ramai orang Melayu sini insya-Allah. Jadi kita bercadang nak buat sesuatu program di Glasgow ni. Jadi tuan-tuan doalah supaya kami dapat berjaya dan maju dalam mengimarahkan program-program dan aktiviti yang bermanfaat, khususnya kepada orang-orang Melayu yang beragama Islam di Glasgow ini. Saya rasa sampai situ dululah. Terima kasih yang mendengar kuliah saya, 1 minit ke 2 minit ke 10 minit ke, tak kira lah banyak mana pun.
Yang pentingnya adalah sedikit program sumbangan saya kepada tuan-tuan dan puan melalui melalui teknologi ini kan. Kita gunakan teknologi ini sebagai satu medium untuk kita memungut pahala sebanyak-banyaknya, tetapi jangan menjadikan medium ini sebagai penghapus pahala kita. Na'udzubillah, wallahu alam. Sekali lagi saya minta maaf banyak, saya doakan supaya tuan-tuan semua dipermudahkan Allah Taala segala urusan, dimurahkan rezeki, dikabulkan segala doa dan permintaan, segala kebaikan dikurniai Allah Taala, dan insya-Allah tuan-tuan semua diampunkan dosa dan dimasukkan Allah Taala syurga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya minta maaf lagi sekali. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah disampaikan oleh Ustaz Suhardiman bin Mu'til Lazin, pengasas Rumah Ngaji Barokah. Rumah Ngaji Barokah.